Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, kenyataan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jangan guna agama untuk beri hujah kemungkaran, kata Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi apakah maksud yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri Saifuddin ini? Adakah ia terkait dengan PAS yang memberikan pelbagai dalil untuk tujuan politik dan sebagainya, demi untuk menutupi segala kemungkaran, segala kejahilan, fitnah dan hasutan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka, seperti mana yang berlaku kepada Mastura, Ustazah Mastura, yang telah kalah saman fitnah kerana membuat kenyataan yang berbau fitnah kepada pemimpin-pemimpin daripada parti DAP. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda ucapan penuh daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, jangan guna hujah agama untuk pertahankan kemungkaran. Itu antara kenyataan panas, pedas daripada Datuk Seri Saifuddin. Jadi apakah yang beliau maksudkan? Mari kita lihat kenyataan ini. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membidas Presiden PAS Hadi Awang yang didakwa menggunakan hujah agama secara terpilih untuk mempertahankan kesalahan yang dilakukan oleh parti PAS. Beliau dipetik berkata, tindakan itu sangat bertanggungjawab dan hanya mencalitkan wajah hodoh kepada citra Islam yang indah. Katanya, prinsip berpolitik dalam Islam cukup jelas. Tegakkan makruf, tolak kemungkaran, berlaku adil dan elak berbuat zalim. Bina sifat mahmudah terpuji, jauh sifat mazmunah keji, katanya dipetik. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri sebelumnya merujuk kes saman fitnah membabikan seorang ahli parlimen PAS, Siti Mastura ataupun Ustazah Siti Mastura Muhammad, yang merupakan ahli parlimen kepala batas, telah diarahkan mahkamah supaya membayar sebanyak 825,000, hampir 1 juta dalam bentuk ganti rugi kepada 3 pemimpin DAP kerana difitnah oleh Ustazah Siti Mastura ini. Susulan itu, PAS dan dikatakan Setiausaha Agung PAS iaitu Takiuddin mengeluarkan ataupun menghantar satu memo untuk melancarkan derma jihad bagi membayar saman sivil yang dilihatnya bagi mengelak risiko Siti Mastura hilang kelayakan sebagai wakil rakyat dan kursinya dikosongkan. Walaupun langkah PAS itu dikritik banyak pihak, Hadi kemudiannya tampil untuk mempertahankannya dengan mendakwa Islam mengajar umatnya untuk mengambil tanggungjawab atas kesilapan yang dilakukan oleh anggota sesuatu kumpulan. Jadi maksudnya Hadi Awang ini telah pun mengakui kesalahan menfitnah yang dibuat oleh Ustazah Mastura ini. Walaupun bagaimanapun katanya harus dibantu. Wow. Dalam pada itu, Saifuddin berkata menderma untuk membela penfitnah dengan hujah agama membawa tanggapan tidak baik seolah-olah Islam mendukung amalan fitnah. Tambah lagi, kenyataan Hadi jelas satu percubaan terdesak untuk mempertahankan mungkar, mendukung sifat mazmunah dan membela kezaliman dengan mengarahkan alih-alihnya untuk menderma melepaskan Siti Mastura yang secara terang-terangan melakukan fitnah. Perbuatan seperti inilah yang ditolak oleh Islam kerana dianggap asobiah, yakni mempertahankan puak sendiri walau jelas telah melakukan satu kesalahan yang amat-amat besar. Saya mengajak umat Islam, katanya, dalam negara ini menilai dengan matang dan menggunakan neraca agama, bukannya menilai berpandukan hujah orang yang dikatakan alim agama, lebih-lebih lagi memakai baju politikus, tambahnya lagi politikus. Jadi sekali lagi yang selalu saya gelar ahli-ahli politik daripada pembangkang ini, kita boleh gelar juga mereka sebagai politikus sampah masyarakat, hanya demi untuk mengekal ataupun berkuasa, sanggup untuk menabur fitnah. Lepas tu kalau sudah kalah saman fitnah diarah hampir 1 juta, mereka pula memberikan pelbagai dalil
seakan-akan mengiyakan perbuatan fitnah yang dibuat oleh pemimpin mereka, yaitu Ustazah Siti Mastura, satu yang amat-amat memalukan. Ya, dan seorang pemimpin DAP pula berkata, adakah PAS akan bertanggungjawab atas fitnah Mastura soal pemimpin daripada penyokong kerajaan ini. Jadi katanya kalau kita lihat kenyataan ini, beberapa pemimpin DAP mempersoalkan kenyataan terbaru. Ya, Presiden PAS Hadi Awang yang menyeru parti itu agar bertanggungjawab atas kesilapan ahlinya di tengah sabitan fitnah ke atas ahli parlimen kepala batas Ustazah Siti Mastura Muhammad. Ahli Parlimen Kopung Lip Ling Eng bertanya jika PAS akan bertindak susulan kenyataan Hadi dan mempertanggungjawabkan Siti Mastura selepas kalah dalam saman fitnah yang difailkan 3 pemimpin DAP itu. Katanya jika kenyataan tersebut merujuk kepada Siti Mastura, maka PAS perlu membuktikan komitmennya terhadap prinsip yang disuarakan oleh Hadi. Jadi PAS seharusnya menasihati Siti Mastura katanya untuk memohon maaf secara terbuka kepada Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan Teresa Kok, membayar segera ganti rugi kepada mereka dan mengumumkan jumlah kutipan derma yang diterima demi memastikan ketulusan kata Lim dalam kenyataannya hari ini. Dan dia juga berkata, ya, apabila mahkamah baru-baru ini memerintahkan Siti Mastura, Ustazah ya, Siti Mastura membayar 825.000, hampir 1 juta sebagai ganti rugi kepada 3 pemimpin DAP tersebut atas dakwaan fitnah. Dia sebelum ini mendakwah ketiga-tiga mempunyai kaitan dengan mendiang pemimpin Parti Komunis Melayah, Cimpeng. Bagaimana dengan pemimpin PAS lain, kata Lim, ya, yang turut mencabar Hadi agar konsisten mengambil tanggung jawab dan kenyataannya sendiri yang mencetuskan kontroversi, termasuk ketika mendakwa masyarakat bukan Bumi Putra sebagai punca rasuah. Dia mempersoalkan jika Hadi akan mengakui kesilapannya sendiri dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Jadi dia turut menggesa PAS agar menunjukkan teladan yang baik dengan berkata, jika mereka masih tidak mengakui kenyataan fitnah Siti Mastura, ia adalah satu kesilapan besar. Ini hanya akan mengukuhkan tanggapan PAS hanyalah parti yang mengamalkan retorik kosong. Sementara itu, ahli jawatan kuasa eksekutif pusat DAP Sheikh Umar Maghrib Ali mendakwa PAS telah membiasakan fitnah sebagai senjata politik. Merujuk kepada beberapa insiden lepas, dia berkata pada 2016 seorang pemimpin PAS memohon maaf kepada DAP selepas membuat dakwaan yang tidak benar yang parti itu mengharamkan azan di Pulau Pinang. 2017, ya, pesuruhnya PAS Perak diarahkan membayar 200.000 kepada bekas Menteri Besar Negeri itu, Muhammad Nizar Jamaluddin, atas dakwaan fitnah. 2020 pula, Teresa Kok menang saman fitnah terhadap Ketua Pemuda PAS Langor. Dan 2022, pesuruhnya PAS Perak diarahkan membayar 250.000 kepada Lim Guang Eng atas kesalahan yang sama. Sheikh Omar juga menekankan betapa pentingnya untuk PAS melihat kembali tindakan-tindakannya. Ia bukan soal kutipan derma untuk bayar denda saman fitnah semata-mata, tetapi lebih penting adalah PAS perlu menjawab persoalan di manakah nilai moral mereka. Sebagai parti yang memakai jenama Islam, di manakah nilai moral PAS apabila pemimpin mereka seringkali menggunakan fitnah sebagai senjata politik? Soalnya lagi, sambil merujuk sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Al-Baqarah 191 itu antara rujukannya yang diberikan oleh Sheikh Umar ini. Dan ramai juga rakyat di luar sana bersetuju ya bahwa PAS ini adalah sinonim dengan panggilan. Ya, apabila kita dengar nama PAS, PAS itu sinonim dengan fitnah. Ya, apabila kita cakap berkaitan dengan fitnah, fitnah itu adalah PAS. PAS itu adalah fitnah dan PAS itu adalah fitnah, fitnah itu adalah PAS. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada warga maya dan rakyat Malaysia terhadap parti Islam se-Malaysia ini, menggunakan nama Islam, tapi ya, pemimpin-pemimpin mereka lah yang paling banyak menfitnah dan yang paling banyak kalah dalam saman fitnah sahabat-sahabat semua. Model seperti mereka, fitnah dahulu, lepas tu mohon maaf. Kalau tak dapat mohon maaf, ya, kerana degil dan keras kepala seperti mana Ustazah Siti Mastura, akhirnya katanya mau melawan di mahkamah. Akhirnya mahkamah arahkan untuk beliau membayar hampir 1 juta ringgit ganti rugi kerana ya, apa yang dinyatakannya itu fitnah yang dilaungkan itu tidak terbukti. Ianya satu berita palsu, ianya satu fitnah, hasutan dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya.
Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.